Dengan rasa syukur merayakan ulang tahun gerejamu yang ke-66 ini, kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. 以感恩的心来庆祝66周年的堂庆，我们来到你的圣殿。 Kami percaya gereja ini terus berjalan karena pimpinan firman-Mu yang berjalan di depan kami. 我们相信你的教会，因为有你的带领，还继续往前。 Dan hari ini pun kami ingin membaca dan merenungkan firman. 今天我们要思想你的话语， Berikan telinga dan hati seorang murid kepada kami gereja-Mu ya Tuhan. 求主赐下门徒的心来聆听你的话， Supaya hidup kami menjadi hidup yang terus memuliakan Engkau sesuai dengan kehendak-Mu. 好让我们的生活一直荣耀你，按照你的旨意， Mampukan hamba-Mu untuk bisa menguraikan kebenaran firman-Mu ini. 将眷顾你的仆人来能解释你的话语。 Berbicaralah ya Tuhan karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. 求主对我们说话，我们预备心聆听你的话语。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名求祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. 杯中请坐。 Pertama-tama saya secara pribadi dan juga mewakili Gereja Kristen Kalam Kudus Bali, Sekolah Kristen Kalam Kudus Bali, Gereja Kristen Kalam Kudus Pontianak, Sekolah Kristen Kalam Kudus Pontianak yang menjadi bagian dari kita, menjadi satu kesatuan dengan Gereja Kristen Kalam Kudus Solo ini mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-66. 请允许我代表坤甸布道所，还有巴厘岛的布道所，还有等等的布道所，向大家说，堂庆快乐。 Sebagian dari mereka yang ada di Bali dan di Pontianak mungkin tidak bisa ikut bersama dengan kita, tapi mungkin mereka mengikuti secara live streaming. 大部分他们在坤甸或者在巴厘岛不能来到这里参与今天的堂庆， Mereka 但是我 juga 相信他们 bersuka 在 cita 线 bersama dengan kita. 他们也跟我们一样一起有喜乐。 Sebagai induk dari sekolah dan gereja-gereja yang ada di Bali maupun Pontianak. 作为所有布套堂的母堂， Saudara, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah tentang umat kepunyaan Allah. Mari kita membuka 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. 今天我们讲的题目就是属神的子民，我们一起翻开我们的圣经，从彼得前书2章。 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 彼得前书2章9到10节，唯有你们被拣选的主类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇迹光明的美德。你们从前算不得子民，现在却做神的子民；从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。 Belum lama ini adik saya yang paling bungsu menikahkan anaknya yang pertama. 不久前，我的弟弟把他的孩子结婚了。 Ketika tiba untuk berfoto sekelompok demi sekelompok, 当轮到他们拍照的那个时候， ada satu kelompok pasangan suami istri yang merupakan kelompok teman-teman dekat adik-adik saya itu ikut berfoto. 就是有夫妻一团队的跟他的弟弟一起来拍照， Mereka dipanggil ke depan 他们被叫上去上台， dan mereka menyebut diri mereka dengan sebuah istilah DRPD. 他们称他们自己的团队是 Apa itu DRPD, saudara sekalian? DRPD 是什么意思呢？ DRPD itu adalah sebuah istilah yang merupakan candaan bagi mereka. DRPD 是一个简写，是一个开玩笑的那个词， Don't reach people difficult. 就是这个的意思。Don't raise people difficult。 Saya nggak tahu Bu Marta sebagai S3 kalau menerjemahkan ini gimana begitu ya. 我不知道 Marta 女士怎么去翻译这个词。 Ini pasti adalah satu istilah candaan karena dengan tensis yang sangat berantakan begitu saudara sekalian 这 ya. 是很乱的语法，所以这是开玩笑的意思。 Maksud sebutan ini adalah satu istilah untuk mereka saling mengingatkan jangan kayak orang susah. 他的意思就是别像困苦的人一样， Susah kan terjemahannya ya Bu Marta ya? 很难翻译吧？ Don't reach people difficult. Benar-benar satu kata demi satu kata. 它是一个一个词的来翻译的。 Nah saudara sekalian, saya
cukup tergelitik begitu. Kenapa mereka pakai istilah seperti ini? 我感到很好奇，就问他们为什么要用这个词。 Ternyata candaan ini bertujuan untuk mereka saling mengingatkan bahwa mereka ini adalah para pengusaha kecil yang diberkati Tuhan. 原来他们用这个词是提醒他们，他们是已经蒙福的小商人。 Nah, di dalam kondisi seperti itu maka mereka harus memiliki mentalitas berkelimpahan dan tidak boleh memiliki mentalitas miskin. 所以在这个情况中，他们应当有一个富足的状态、心态，而不是穷乏的心态。 Tujuannya agar saat bergaul dan mereka pergi hang out bersama-sama, 的目的，当他们一起出去玩的时候， sikap mereka itu tidak menjadi pelit dengan teman maupun murah hati kepada orang lain yang mereka temui. 他们的态度不会对他的朋友比较抠门，而且他们可以对朋友比较慷慨。 Kalau ada teman mereka yang berkata di dalam tempat wisata begitu, wah aqua mahal banget ini 10.000. 比如说，他的朋友在一个旅游景点说，这个矿泉水特别贵， Di luar cuma 3.000 lebih begitu. 这个矿泉水1万，在外面只有 Kalau 3。 ada yang mengeluh begitu mereka berkata, don't rich people difficult. 如果有人这样抱怨的话，他们用那个词来说他， Sudah jangan kayak orang susah bayarlah. 别像这个困苦的人一样。 Kalau 富 kita 吧 di kota kita beli grosiran. 如果在城市内，我们是批发的去， Kalau mereka di tempat wisata, ibu-ibu itu beli dari orang yang jual eceran, dijual di tempat wisata. 但是如果在旅游景点，他们是一个不是批发的去买的。 Andai kata mereka untung pun tidak akan bisa buat supermarket hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 就算他们得到很多利益，但是他们也不可能去开那个超级商场。 Jadi ya 他们只 udah, 是满足家庭 bayarlah bayar. 需要而已。所以 Jangan 就是 kayak orang susah, kira-kira begitu. 别像困苦的人一样。 Nah saudara sekalian, ternyata saudara saya melihat poin saya ini, saya ingin katakan bahwa kesadaran tentang identitas diri kita itu akan mempengaruhi tingkah laku kita. 我就想到，原来我们醒悟到自己的身份，就取决于可以做我们影响我们的行为。 Saudara, ini jugalah yang sesungguhnya ingin Rasul Petrus ajarkan kepada penerima suratnya. 这就是使徒彼得想要他收那个信的人明白的这些。 Saudara, surat Rasul Petrus ini sesungguhnya ditujukan kepada orang-orang Kristen perantau. 彼得所写的信是写给那些基督徒在海外的， Mereka adalah kaum minoritas yang hidup di tengah-tengah mayoritas orang-orang yang tidak percaya. 他们在外邦人当中变成一个少数民族。 Di tengah kondisi ini mereka diajarkan untuk memiliki cara hidup yang berbeda dengan dunia mayoritas yang tidak mengenal Allah. 在那个情况当中，他们被要求有一个真正的生活，与这个非基督徒的人不一样的生活方式。 Gaya hidup ini itu seharusnya muncul karena mereka telah memiliki status yang telah berbeda dengan orang-orang dunia. 这个行为可以发出来，因为他们有不同的身份跟非基督徒。 Tujuannya agar gaya hidup Kristen mereka itu Tuhan bisa pakai menjadi sarana yang berdampak dalam mengubah dunia yang berdosa ini. 他的目的就是主可以使用他们的生活方式去影响所有的人。 Maka itu agar umat Tuhan dapat berdampak seperti yang Tuhan inginkan, 所以基督徒可以有影响力，像主所要的。 maka ada hal utama yang harus mereka pahami dengan sungguh-sungguh, yaitu apa? Identitas diri mereka sebagai akar dari gaya hidup mereka. 有一个很重要的点，让他们可以去做这些，就是他们要醒悟到他们自己的身份。 Apa itu identitas gereja sebagai umat Tuhan? 教会的身份是上帝的子民是什么意思呢？ Rasul Petrus mengatakan kamu harus ingat bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih. 使徒彼得说：“你们是被拣选的族类。 Dalam bahasa aslinya disebut sebagai genos ekleton. ”在它的原文就是 genos ekleton。 Saudara, kata ini kalau diterjemahkan mungkin lebih tepat adalah anggota keluarga pilihan. 如果翻译的正确的翻译就是被拣选的家庭的某一个门， Karena kata genos itu sebenarnya adalah sebuah kata yang membentuk kata genetik. 就是 genos 的意思就是基因的意思， Memiliki ikatan darah yang sama itu maksudnya. 拥有同样的血的关系。 Nah dalam bagian ini kata genos itu mengartikan bahwa orang-orang Kristen sesungguhnya adalah satu keluarga rohani di dalam Allah. 就是说，基督徒在这个属灵性方面是一家人， Karena mereka dilahirkan oleh Allah yang sama. 因为他们是从同样的上帝出来的， Oleh penebusan yang sama. 同样的救赎。 Mereka adalah orang-orang yang telah dilahir barukan oleh kebenaran firman Allah yang kekal itu. 他们已经蒙了重生，
Yang dimana hal itu terjadi karena kemurahan kasih Allah dan kedaulatan Allah yang telah memilih mereka di dalam Kristus, sekalipun mereka berasal dari suku dan ras yang 这一 berbeda. 切仅仅是上帝的恩典，他不看你的背景，你的后裔是谁。 Saudara, bukankah sebutan ini juga adalah satu sebutan yang dipakai untuk Allah menyebut umat Allah di perjanjian lama? 岂不是这个名称是在旧约圣经主这样说神的子民吗？ Kalau kita melihat Ulangan 7 ayat 6 di situ dikatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. 生命记7章6节，因为你归耶和华你神为圣洁的民，耶和华你神从地上的万民中拣选你，特作自己的子民。 Saudara, oleh karena itu maka betapa berharganya jati diri kita. 因此，我们的身份有多么的重要。 Kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah, keluarga pilihan Allah. 如果我们醒悟到我们自己是被拣选的子民， Apapun keadaanmu seharusnya sebagai orang Kristen, engkau tidak boleh hidup minder di hadapan manusia. 无论你发生什么情况，你不可能在上帝的面前感到自卑。 Kita harus hidup dengan rasa bangga dan rasa syukur dalam segala keadaan kita, sebab kita orang yang sangat dihargai oleh Tuhan. 我们应当自豪的、自信的活在主的面前，因为我们已经蒙拣选了。 Itu harus terpancar dalam hidup kita. 这应该从我们的生活发出来的。 Sekalipun secara ukuran dunia mungkin kita orang sederhana, 虽然在世界的眼光，我们是有限的人， tapi identitas kita itu adalah identitas yang luar biasa. Keluarga pilihan Allah. 但是我们的身份就是被拣选的家人。 Dan saya mau katakan saudara sekalian, 我要对大家说， keberhargaan diri kita itu bukan ditentukan dari apa yang kita miliki, 我们的生活价值不是取决于那些我们拥有什么， tetapi dari siapa yang memiliki kita. 但是取决于谁拥有我们， Saudara, itu sangat penting. 这是很重要的。 Oleh karena itu saudara sekalian, jangan pernah kita merasa minder di hadapan siapapun. 因此，我们不要在人的面前搞到很自卑， Karena Allah sangat menghargaimu dan engkau tidak boleh menghina diri. 因为上帝很珍惜你，你不可以侮辱你自己。 Itu yang pertama. 这就是这一点。 Yang kedua 这一点 dikatakan engkau juga adalah imamat yang rajani. 第二就是说，你是军事的祭司。 Saudara, sebutan imamat yang rajani dahulu itu tidak dikenakan pada umat Allah di perjanjian lama. 君尊的祭司在旧约圣经从来没有这样提过的， Mereka itu hanya disebut sebagai kerajaan imam. 他们只是说，祭司的王。祭司的 Kalau 王 saudara membaca Keluaran 19 ayat 6, 如果你们读出埃及记19章 di 6 situ 节， dikatakan Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. 那里记载，你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。 Tetapi di dalam perjanjian baru umat Allah ini, kita yang adalah gereja disebut sebagai imamat yang rajani. 但是在新约圣经，我们被称君的祭司。 Saudara, ini adalah sebutan yang menarik karena merupakan penggabungan ide tentang imam dan raja sekaligus. 这个很有趣的这个和平，因为它是祭司还有国王合在一起的。 Padahal di perjanjian lama, saudara sekalian, sebutan yang namanya jabatan, yang namanya imam dan raja itu tidak pernah dilekatkan pada orang yang sama. 在 Tidak 旧 pernah. 约圣经，这个祭司和国王没有立在同一个人的身上。 Bahkan saudara sekalian, ada raja-raja di dalam perjanjian lama yang mencoba mengambil peranan sebagai seorang imam. 甚至在旧约圣经，很多国王想要代替这个祭司的那个职位， Itu dihukum oleh Allah. 就被上帝惩罚了。 Misal contohnya siapa? Saul. 比如说扫罗， Ketika dia melakukan pekerjaan seorang imam, Allah marah dan menghukum dia. 当他要代替这个祭司的工作，主对他愤怒。 Raja Usia. 吴起啊， Kalau saudara membaca di dalam 2 Tawarik 26, sama dihukum Tuhan ketika mengambil tindakan sebagai seorang 如果 imam. 你们读历代之下，你们再看那个吴西啊，要代替这个祭司的工作。 Tetapi kenapa 非常 kemudian sebutan ini diberikan kepada gereja sebagai umat Allah dalam perjanjian baru? 但是为什么在新约圣经这个名称赐给神的教会呢？ Saudara, hal ini terjadi karena keimamatan umat Allah dalam perjanjian baru atau gereja bersumber dari karya Tuhan kita Yesus 因为 Kristus. 主的子民的祭司，他的来源就是主耶稣的大功。 Dialah Kristus kita yang adalah imam menurut peraturan Melkisedek. 他就是按着麦基洗德的等次的永远的祭司。
Sama seperti Melkisedek memegang dua jabatan tersebut secara sekaligus, 像麦基洗德一样，他拥有两个的掌管两个的责任。 demikianlah Kristus yang dimana dalam iman kita berada di dalam 同 karyanya. 样的基督，因为信心，我们活在主里。 Maka itu saudara sekalian, di dalam identitas inilah sudah seharusnya setiap umat tebusan Tuhan mengambil bagian pelayanan dalam rumah Tuhan. 所以，因为我们有这个身份，我们应当在主的家里，在这个主的圣殿，采取参与任何的侍奉。 Karena kita punya jabatan imam loh saudara, imamat yang rajani. 因为我们是有祭司的身份在我们的身上， Para pelayan-pelayan Tuhan yang dikhususkan untuk melayani raja di atas segala raja. 就是我们专门来服侍我们王国之王的。 Maka itu tidak heran kalau saudara melihat 1 Petrus pasal 2 ayat 5, di situ Petrus menasehatkan, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu-batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, yaitu untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat 5. 所以彼得前书2章第5节就说：“你应当要像火石一样被建造成灵宫。” Maka itu saudara sekalian saya mau ingatkan, 所以我要提醒大家， hati-hati saudara sekalian. 你们要留意， Kalau saudara hari ini menemukan diri saudara rajin ke gereja bertahun-tahun, 如果你发现你自己很积极的每个星期参加崇拜会， tetapi saudara hanya menjadi jemaat Kristen tanpa pelayanan, 但是你只是当做普通的会友，没有参与任何的服饰， hati-hati. 你们要留意，要小心。 Karena sesungguhnya di dalam sikap yang seperti itu, kita telah menyangkal identitas diri kita sebagai salah seorang imamat yang rajani dalam komunitas umat Tuhan. 因为这种的行为，我们已经否认了自己的身份作为祭司。 Saudara 66 tahun, saya tidak tahu saudara bergereja di sini berapa tahun. 66年，我不知道你们在这里有多长时间了。 Jangan sampai Tuhan temukan kita menjadi jemaat tanpa pelayan. 千万别让主发现你是会友，没有参与过任何服侍或者侍奉的人。 Engkau imamat yang rajani. 你是君的祭司。 Bahkan yang berikutnya dikatakan sebagai bangsa yang kudus. 然后接下来说，你是圣洁的国度。 Maksudnya bahwa gereja adalah bangsa yang dipisahkan dari bangsa-bangsa lain dan dikhususkan bagi Allah untuk mewujudkan hidup dalam kekudusan moralitas. 他的意思就是，教会已经从万民当中被隔离出来，就是目的就是要展现出上帝的荣耀。 Alasannya simpel saudara sekalian. 它的原因很简单， Karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus, yang telah dipanggil oleh Allah yang kudus. Maka kita harus menjadi umat Allah yang kudus bagi dia. 因为我们是圣洁的上帝所赎罪出来的，所以我们所做的一切要圣洁。 1 Petrus pasal 1 ayat 15 berbicara dengan terus terang. 彼得前书这样说： Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 彼得前书1章15节，那照你们的既是圣洁，你们在一切所做的事也要圣洁。 Oh saudara sekalian, perintah ini adalah perintah yang sangat penting karena mereka berada di tengah-tengah bangsa kafir yang seringkali memfitnah dan menganiaya mereka. 这个命令是特别的重要，因为当时他们活在非基督徒当中， Memusuhi 毁谤他们 mereka bukan karena mereka jahat, tapi justru karena mereka melakukan kebenaran. 很多人诽谤他们、逼迫他们，不是因为他们犯错，但是他们仍然保持着 Maka 正义 itu 的态 umat 度。 Tuhan selalu diminta untuk hidup sekudus mungkin di tengah-tengah orang yang tidak mengenal 所以 Tuhan. 信主的人被要求要圣洁的活出来。 Dengan demikian maka tidak terbuka celah untuk umat Tuhan diserang dan dijatuhkan oleh para pemfitnah dan 这 penganiaya 样的 mereka. 话，信主就无懈可击了，那些人就不能诽谤他们， Saudara, ini identitas kita. 就是我们的身份。 Makanya saudara sekalian, kalau kita sudah bertahun-tahun bergereja, kita harus semakin memiliki semangat untuk hidup sekudus mungkin bagi Tuhan. 如果我们已经多年来到教会，我们应当有这个渴望着要过圣洁的生活。 Makanya saya berkata kepada orang yang berani berkata kepada saya begini, enaknya Pak Fria kalau kita sudah jadi umat Tuhan pasti selamat. Kalau begitu yuk kita buat dosa sepuas-puasnya. 我就是有些人告诉我，当基督徒很舒服，就是当基督徒就可以得到那个救赎。 Untuk orang seperti ini saya berkata, imanmu itu iman yang abnormal. 对这种人，我就说你的信心是不寻常的信 Nah 心。 bayangkan kamu ditebus oleh Allah yang kudus untuk hidup kudus. Lah kok ini malah dalam penebusan ingin berbuat dosa 可以 sepuas-puasnya. 想象吗？圣洁的主救赎你，为什么你不
经历这个，不要去做那个圣洁的生活，反而要犯罪的生活呢？ Saya harus menyebut apa lagi kalau bukan mengatakan abnormal? 我还有用什么词形容它呢？除了不寻常， Saudara, itu identitas kita. 那就是我们的身份。 Dan bahkan yang terakhir, saudara sekalian, Rasul Petrus mengatakan dari seluruh identitas itu sebenarnya dia rangkum dengan sebuah perkataan bahwa kamu adalah umat kepunyaan Allah sendiri. 从所有的身份，使徒彼得已经总结了，就是我们是属神的子民。 Saudara, kalau dalam bahasa aslinya itu lebih tepat diterjemahkan umat yang diperoleh oleh Tuhan. 它的原文，它的正确的意思就是神所造的那个子民。 Kalau di dalam perjanjian lama, di dalam Yesaya, Tuhan menyebutnya sebagai umat yang telah kubentuk bagi diriku. 以赛亚书43章21节，这百姓是我为自己所造。 Mengapa disebut sebagai umat kepunyaan Allah? 为什么属神的子民呢？ Karena kita bisa menjadi umat Allah itu semata-mata karena Allah lah yang melakukan segala sesuatu sehingga kita menjadi miliknya. 我们可以变成神的子民，是因为上帝已经做了一切，让我们可以配得变成他的子民。 Bukan kita yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari kita. 不是我们寻找我们的神，但是神寻找我们。 Bukan kita yang menemukan Allah sehingga kita bisa menjadi orang Kristen, tetapi karena Allah yang menemukan kita lebih dahulu. 不是我们可以发现神变成基督徒，乃是神发现我们。 Makanya saudara sekalian, umat Allah ini ditebus sebagai umat yang telah dibeli oleh Tuhan. 所以我们就是说，我们是被主的血 Rasul 买来的。 Petrus mengingatkan kamu sudah dibeli bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan pengorbanan nyawa anak Allah yang tunggal yang mati di atas kayu salib bagi 使 dirimu. 徒彼得说，我们就是宝血赎罪过来的，买。 Kalau engkau sudah dibeli oleh Tuhan, berarti hidupmu bukan milikmu lagi. 如果你已经被主购买，你的生活不属于你自己， Hidupmu itu milik Tuhan. 你的生活是属于上帝。 Maka itu tidak heran seorang anak Tuhan dipanggil Tuhan untuk hidup bagi Tuhan. Dan andai kata kita menempuh jalan kematian pun, kita menempuh jalan kematian yang untuk memuliakan 所 Dia. 以不好奇，一个基督徒被呼召的时候，就算他要面对死亡，他也仍然要跟随主。 Kenapa saudara sekalian? 为什么呢？ Karena kita sudah dibeli 因为我们已经被赎罪、被买过 oleh 来， Kristus Tuhan kita. 被主耶稣购买过来了。 Yang Alkitab katakan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya satu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. 在圣经里记载，他为我们舍了自己，救赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特做自己的子民，热心为善。 Saudara, inilah identitas kita. 那就是我们的身份。 Milik Tuhan yang harus hidup bagi 我 Tuhan. 们属神，我们为主而活。 Maka itu sudah sewajarnya jika kita menjadi orang Kristen, kita harus selalu memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. 如果我们身为基督徒，那是理所当然，我们要让我们的主喜， Dalam segala keadaan. 无论我们情况是如何。 Saudara, mungkin saat ini hidup kita ini sukar dan sesak. 也许现在我们的生活很困苦， Ataupun mungkin saat ini hidup kita ini lancar dan jaya. 还是我们的生活一帆风顺。 Pertanyaannya, kalau kita menyadari diri kita, identitas diri kita sebagai umat kepunyaan Allah sendiri, sering bertanya nggak sama Tuhan, Tuhan apa yang kau inginkan dengan keadaanku ini? 拥有这个身份，你们是否曾经问主：主，我有这个身份，你是否要让我去做了什么？ Kalau hari ini aku berlimpah harta, jalanku lancar, kekayaanku banyak, 如果 pernah 今天 nanya 我 nggak 付主 Tuhan apa yang kau ingin? 主，你愿意让我做了什么？ Saudara, saya percaya bukan tanpa maksud Tuhan memberkati. 我知道主祝福我们是有目的的。 Kalau engkau semakin diberkati Tuhan, tetapi engkau tidak berdampak bagi kemuliaan Tuhan, saudara, kekayaanmu itu satu waktu akan menjadi sampah yang kau tinggalkan. 如果主这么的祝福你，但是你没有影响力去做主的圣工，你的财富在主的面前是没有用的。 Tapi sebaliknya kalau hidupmu mungkin cuma biasa-biasa saja, sederhana. 但是如果你过了平凡的生活， Bahkan mungkin terkadang kesesakan menghimpit hidupmu. 甚至有困苦来打扰你， Usia tua menggerogoti, sakit penyakit menggerogoti. 病痛年龄一直来困扰你、纠缠你， Saudara, jangan pernah berpikir kau tidak berguna lagi bagi kemuliaan Tuhan. 千万别想到你对主没有用了。 Saudara, banyak orang-orang yang begitu banyak dikuatkan ketika melihat seorang Kristen yang menuju kematian, tapi masih memiliki penuh sukacita dan pengharapan akan kehidupan kekal. 有很多人被眷顾，当他看见一个基督徒，当他面临死亡的时候，他仍然可以眷顾别人。 Kalau memang itu jalan kita, matilah sebagai orang Kristen yang perkasa. 如果那是我们的必须走的道路，我们要像勇敢的基督徒
面对死亡。 Saudara lihat, anak-anak Tuhan sebagai umat kepunyaan Tuhan punya kesempatan dalam segala keadaan apapun untuk memuliakan. 身为基督徒的身份，我们拥有任何的机会可以荣耀主。 Saudara, inilah identitas-identitas gereja yang begitu mulia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. 这就是教会的身份，主赐下给我们的。 Saudara, ini semua sebutan-sebutan yang sebenarnya sudah disebutkan kepada umat perjanjian Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama. 这些称号是在旧约圣经已经被提出来了。 Maka itu saudara sekalian saya mau mengatakan kalau hari ini kita menjadi gereja, gereja sesungguhnya adalah umat Allah di dalam Kristus yang menjadi kesinambungan dari umat pilihan Allah pada masa perjanjian lama yaitu bangsa Israel. 所以我可以这样说，现在的教会就是旧约圣经的那个新土的后续。 Maka itu segala janji-janji Allah yang dijanjikan kepada umat Allah di perjanjian lama itu pun berlaku bagi kita dan bahkan semakin sempurna dengan kehadiran Kristus dalam hidup 所 kita. 以主耶稣所发的承诺，允许在旧约圣经，同样到现在也仍然呈现出来。 Maka itu Petrus mengatakan kamu yang dahulu bukan umat Allah sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 所以使徒彼得这样说：你们从前算不得子民，现在却做神的子民；从前未曾蒙连续， Saudara, 现在却 kesadaran ini seharusnya menolong kita untuk menunjukkan gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang tidak percaya yang hidup di sekitar 这 kita. 个醒悟应该推动我们拥有一个身份跟非基督徒不一样， Karena itu adalah satu imbas yang wajar. 因为它是合理的回应。 Saudara, satu identitas mulia itu selalu disertai juga dengan tujuan yang mulia. 一个伟大的身份应该是有伟大的目的跟。 Kalau saudara punya identitas sebagai seorang guru, 比如说你有这个教师或者老师的身份， saudara punya tujuan yang mulia untuk mengajar. 你的伟大的目的就是你要教育小孩， Mengajarlah bagi kemuliaan nama Tuhan. 教育为主的荣耀。 Kalau saudara punya satu identitas sebagai tentara, 如果你的身份是一个军人， saudara punya tujuan yang mulia untuk membela negara 你的 dengan nyawamu sekalipun. 伟大的目的就是你要用你的生命保护你。 Kalau saudara punya identitas yang mulia sebagai hakim, 如果你是一个法官， saudara punya tujuan yang mulia untuk menegakkan kebenaran di dalam hukum yang berlaku. 你就可以主持公道。 Kalau saudara punya identitas sebagai seorang dokter, 如果你一个医生的身份， saudara dipanggil untuk tujuan yang mulia, yaitu menjadi penyembuh bagi orang-orang yang 你被 sakit. 呼召又拥有荣耀上帝的目的就是医治别人。 Satu identitas mulia selalu disertai juga dengan tujuan 一 mulia. 个伟大的身份一定有伟 Dan- 大的目的跟随。 Dan apa tujuan kita sebagai bangsa yang terpilih tadi? Umat yang kudus, bangsa kepunyaan Allah, milik Allah sendiri. 那我们是被拣选的族类，被君尊的祭司，我们的目的是什么呢？ Tujuan mulia umat Tuhan adalah satu, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 你活着的目的，你身份的目的，就是要教你宣扬那召你出入黑暗、入奇妙光明的美德。 Apakah perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan itu? 奇妙的美德的那个行为是什么呢？ Berita Injil. 就是传福音， Berita Injil, saudara sekalian. 福音。 Itu adalah perbuatan besar Allah yang telah mengubah diri kita dan juga yang akan mengubah setiap orang yang mau menerima karya 这 Kristus. 就是神的大功，他已经改变我们，也改变那些曾经听他道的人。 Maka itu Injil harus bergema di dalam gaya hidup kita. 所以福音在我们生活已经应该要发出来的。 Melalui apa, saudara sekalian? 通过什么呢？ Melalui cara hidup. 通过我们的生活方式。 Saudara, kalau perkataan tanpa ditopang dengan cara hidup yang baik, itu perkataan yang 如 sia-sia. 果我们的言语不被我们的行为支持，是虚空的。 Berita yang tidak bisa diterima dan tidak bisa dipercaya. 这个信息不被别人认可，不被别人信任， Karena tidak sesuai dengan cara hidup kita. 因为我们的生活方式跟我们的言语不一样。 Maka itu saudara sekalian kita harus menampilkan perbuatan Allah yang besar yaitu berita Injil dengan cara hidup Kristen kita yang berdampak. 所以我们应当展现出上帝的荣耀，就是有影响力的基督徒。 Apa itu cara hidup Kristen yang berdampak? 什么是基督徒的生活有影响力的？ Saudara, kita menjadi orang-orang Kristen yang berani memperjuangkan cara hidup yang baik di 就是我们 tengah-tengah 勇 orang 敢 lain. 的活出正确的生活方式。 Maka itu Petrus mengatakan,
Di dalam ayat yang ke-12 pasal 2, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. 彼得前书2章12节，叫你们那毁谤你们的作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神。 Petrus juga tahu kalau umat Allah berbuat baik tidak selalu mereka menuai hal yang baik dari orang-orang yang di sekitar. 使徒彼得也知道，信徒他们行善的时候，周围的人不一定可以这样的同认他们。 Maka Petrus juga menasehatkan sebagai umat Allah, engkau harus berani menderita demi kebenaran yang kau lakukan. 所以使徒彼得说：“你身为主的子民，你应该要受苦。 Selain itu sebagai umat Allah, engkau juga harus berani mengembangkan pelayanan sesuai dengan kapasitas dirimu. 身为基督徒，你还要按照自己的恩赐彼此的服侍。 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai 11. 彼得前书4章10到11节。 Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般施赐是恩赐的好管家。 Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 若有讲道的，要按着神的圣言讲；若有服侍人的，要按着神所赐的力量去服侍，叫神在反射上耶稣基督那里直到永永远远。阿门。 Saudara, inilah yang ingin diingatkan oleh Rasul Petrus yang tentu saja tulisan yang diilhamkan Allah ini juga ingin mengingatkan kita semua. 所以使徒彼得这样写的信，就是要提醒大家， Bahwa kesadaran akan kemuliaan identitas Kristen itu akan membentuk gaya hidup Kristen yang sejati. 醒悟到这个伟大的那个基督的身份，会带来一个有影响力的基督徒。 Saudara, di dalam ilmu manajemen dan kepemimpinan 在管理和领导的 itu 教训当中， dikatakan kalau kita mau mengubah sikap seseorang 如果我们要改变一个人的态度， atau kalau kita mau mengubah kinerja karyawan kita, 还是我们要改变我们工作人员的工作态度， ada 3 cara. 有3个方式。 Yang pertama, 第一， dikatakan bentuklah hasil yang lebih baik. 就是要打造一个更好的结果。 Kalau nggak percaya coba dah ya, kalau karyawan kita, kalau kamu kerjain ini nanti bonusnya itu ditambah. 比如说，你对你的员工说，比如你做这件事做妥当的话，我加一个 Komisinya 提成 ditambah, 我加给你很多福利， persentasi pendapatannya ditambah. 你的提成多多的加给你， Wah, kinerjanya itu biasanya langsung berubah. 他的工作态度一定改变。 Kenapa saudara sekalian? 为什么呢？ Karena ingin mendapatkan hasil yang lebih banyak, 因 betul 为 gak? 他想要得到更好的结果， Itu hal yang pertama. 就是这个第一点。 Yang kedua, saudara sekalian, 第二， kalau mau mengubah kinerja seseorang, bentuklah proses yang lebih adil. 如果你要改变一个人的工作态度，你要打造一个公平的对待。 Kalau kamu melakukan A, hasilnya ini loh. 如果你做这个 A 事，你的结 Nanti 得到 kalau 的结果是 prosesnya masuk sampai di B, hasilnya ini loh. 如果你得到那个过程到 B， Dan 你就得 proses 到 ini 这样 adil bagi semua orang. 这个过程对大家是公平的， Tidak pilih-pilih. 没有特殊给一个人的。 Ya kalau di manajemen biasanya nih Pak Hendy yang banyak kerjain di sekolah ya KPI ya Pak ya. Itu kalau prosesnya baik, wah itu orang akan berubah kinerjanya. 在管理学家就是说，如果这个过程好，这个人的工作态度也要改变。 Yang ketiga, 第三， kalau mau mengubah kinerja seseorang atau sikap 要 seseorang, 改变一个人的行为，一个人的工作 Bentuk 态度， identitas yang lebih mulia. 打造一个更伟大的身份。更 Kalau 高 dia 的身份 menyadari identitasnya itu mulia, 如果他发现他自己的身份很伟大， kerjanya itu pun pasti akan 他 berbeda. 的工作态度也改变了， Kepercayaan dirinya akan berbeda. 他的信心也改变了。 Dulu sekian tahun saya pernah terlibat di dalam pemasaran insurance. 我很多年前就是卖保险的， Saudara, marketing insurance yang punya citra diri yang lebih mulia, biasanya cara kerjanya beda. 这个卖保险的，如果他们有一个伟大的身份，他的工作方式当然是不一样。 Karena mereka menyadari ketika mereka bekerja itu bukan semata-mata ingin menawarkan produk asuransi. 因为他们知道，他们工作不仅仅只是推荐这个产品给人家而已， Tetapi ingin membantu seseorang kalau terjadi if condition dalam hidupnya. 他们的目的就是，假如发生不理想的事，他们要帮助他们。 Hal itu bisa ditangani.
这个事情可以解决的。Seperti kemarin istri saya masuk ke Siloam ya, 1 minggu. 比如说上星期我的太太进了医院， Saudara sekalian itu lebih mahal daripada hotel bintang 5. 这个的医费的价格比这个5星级的酒店更 Maka 加 saya 贵， menyebutnya hotel bintang 7. 所以我说这个是7星级的酒店。 Lah 7 hari hampir 40 juta kok saudara. 我说7天的那个费用大概要40条左右。 Puji Tuhan sejak muda kami sudah ada insurans buat menangani masuk rumah 感 sakit. 谢主，从年轻我们已经拥有的保险可以解决这个问题。 Yang kesian itu bendahara YKKI, kok Budi langsung telepon, Pak kamu bayar rumah sakit gimana? 但是这个教会的那个财经管理，他打电话问我，你怎么付这个医费呢？ Tenang aja kok Budi, saya cuma bayar beberapa ratus ribu karena semuanya sudah ditangani asuransi. 我就告诉他，你放心吧，我只是付几十万左右而已，一切是这个保险承担。 Bendahara langsung berkata, hebat Pak, saya aja nggak punya asuransi. 这个财经先生告诉我，你很了不起，连我 Saya 自己都没有 tertolong 保险 dengan hal itu. 我对这个保险已经 Nah 帮助 saudara 了。 sekalian, agen asuransi yang punya persepsi seperti itu, sikap mereka pun juga akan berbeda. 保险教授如果他们有正确的态度，他们推荐产品的态度也不一样。 Kenapa saudara sekalian? Bagaimana? Identitasnya punya identitas yang lebih mulia, bukan jualan produk, tapi ingin mencoba memproteksi orang lain. 因为他的目的不是要卖产品，反而他的目的是要保护。 Nah saya mau tanya, dari 3 hal ini mana yang paling powerful untuk mengubah 请问一下， seseorang? 从这个3个的方式，哪一个比较重要，可以改变人的生活？ Jawabannya adalah bentuk identitas. 他的答案就是第3，就是身份的改造， Itu yang paling powerful 这是特别有影响力、特别有能力的， untuk mengubah sikap seseorang. 可以改变一个人的生 Maka itu 活。 tidak heran saudara sekalian. 所以不好奇的。 Kalau kita sedang error dan diingatkan akan identitas diri kita, itu adalah hal yang paling menyakitkan bagi diri kita. 如果我们在迷茫当中，然后被提醒我们的身份，常常这件事伤到我们的心。 Saudara, saya sebagai pendeta kadang-kadang juga suka error, saudara. 我身为神父也常常迷茫， Dan istri saya yang paling tahu. 我的太太比我更知道。 Wah saudara sekalian, perkataan yang paling menyakitkan mengkoreksi saya itu kalau dari mulut istri saya itu keluar perkataan, pendeta sekelas Frisuhandi kelakuannya kok kayak begitu. Waduh. 有一句话，我的太太如果说出来很伤到我的心，比如说，她说像庄辉里牧师的这个身份，为什么发生这个可以犯这个错误呢？ Kalau nggak percaya nanti satu waktu boleh dites sama suami saudari ya. 如果不信的话，你可以让你的对象去来试试这个语言。 Ci Ernin nanti kalau satu waktu Ko Joko lagi error, coba sekali-kali ngomong. 比如说有一天Joko 先生被 GRN 批评这样的说法， Orang sekelas Joko Istoyo kok kelakuannya seperti itu? 像 Joko Istoya 这样的人，为什么他的态度、他的行为是这样的？ Ibu Grace juga coba kalau nanti satu waktu Pak Binsar lagi error juga ngomong begitu. Grace 女士也对吴天光牧师也曾经可以这样说吧，试一下， Percayalah saudara sekalian, 你们要相信， ada 2 kemungkinan. 有2个的可能性， Mereka akan diam cukup lama, 他们会安静了很长时间。 atau yang kedua mereka akan semakin murka untuk menutupi rasa sakit itu. 第2个可能性就是他们越来越愤怒， Kenapa saudara sekalian? 为什么呢？ Identitas dirinya 因为他 yang 身份 diingatkan. 被提醒、被批评了。 Saudara sekalian, maka itu saudara sekalian, hari ini yuk ketika kita merayakan ulang tahun yang ke-66, ingat identitas diri kita. 所以今天当我们一起来庆祝今天的堂庆的时候，我们一起要提醒， Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. 你是被拣选的子民，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。 Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 要叫你们宣扬那造你们出黑暗入奇妙光明者的美德。 Saudara, kalau kita sadar tentang hal ini, 如果我们醒悟到这件事， maka yang pertama mari yuk kita mulai sekarang berperilakulah sesuai dengan identitas diri kita. 第一就是我邀请大家要态度，就是按照自己的身份发出来。 Dimanapun Tuhan menempatkan kita, 无论在何处，主放你们在 dalam kondisi apapun Tuhan izinkan untuk kita jalani, 无论在什么情况下，主让你们经历， berperilakulah sesuai identitas diri 你 kita. 们要按照你们的身份行出来你们的行为。 Yang kedua, 第二， saudara janganlah marah jika kita diingatkan ketika
perilaku kita sedang tidak sesuai dengan identitas diri 千 kita. 万别生气，如果有人提醒你的行为不像你的身份一样， Walaupun itu sangat menyakitkan. 虽然这个很伤到我们的心， Saudara jangan marah. 但是千万别生气。 Kalau sampai ada orang yang mengatakan, orang Kristen kok kelakuannya kayak gitu. 比如说有人告诉你基督徒，但是你的态度是这样这样， Diam dulu saudara. 请你安静一 Ingat 下。 khotbah hari ini. 你要记住今天的讲道， Aku adalah bangsa yang terpilih. 我是被捐钱的族类， Imamat yang rajani. 是君尊的祭 Bangsa 司， yang kudus, umat kepunyaan Allah 圣洁 sendiri. 的国度是属神的子民， Itu identitas diri kita. 这是我们的身份。 Jangan marah kalau ada orang yang mengatakan, orang Kristen kok cara bisnisnya begitu. 千万别生气，如果有人批评我们基督徒，但是你做生意的方式是这样这样的， Saudara, kita sedang diingatkan identitas diri kita. 我们被提醒我们的身份。 Orang Kristen kok sikapnya sama orang tua seperti itu? 基督 Saudara, itu 徒， identitas 但 diri 是 kita. 对父母的态度是这样的，这就是说到关于我们的身份。 Orang sekelas Darwin sebagai penerjemah kok menerjemahkan hanya 2 bulan sekali. 像这 Misalnya 个 begitu saudara ya. 像这个我这个翻译员，为什么我只是2个月一次来服侍主？ Nggak boleh 2 bulan sekali ya Pak ya. Nanti diatur Pak Binsar 1 bulan 2 kali. Jangan marah kalau diingatkan seperti itu Darwinnya karena penerjemahannya bagus gitu ya. 千万别生气，如果有人这样的批评你， Kalau ada orang mengingatkan, misalnya anggap saya ambil contoh aja ini sembarangan saya ngomong. Orang sekelas Hendy Bakrim, kok pelayanannya cuma begitu? Lah, jangan marah. 千万别生气。比如说，我们说像这个 Henry Bakrim 的这个水平， Ini 为什么 orang 他的 punya 侍奉只是这样？ potensi, pemikiran, ide. Harus melayani Tuhan dengan lebih hebat. 这个人有潜能、有思想，应该要伟大的、很了不起的侍奉主。 Atau ada yang mengingatkan orang sekelas Dwi Cahyo, kok persembahannya cuma segitu. Misalnya begitu saudara ya. 比如说有人这样批评，像吕扎佑这种人，为什么你的 Ini saya 奉献 sembarangan 只是 sebut saudara 这 sekalian 样 ya. 我是随便 Bukan 说而已， maksud gimana. 举个例子而已，不是。 Jadi kalau kita diingatkan seperti itu, orang seperti Pak Pri kok pelayanannya cuma begitu. Jangan marah saudara sekalian. 所以当有人这样批评我们的态度、我们的行为的时候，千 Sakit 万别 gak? 生气。 Sakit. 虽然伤到我们，是伤 Tapi 到我 karena 们自己， itu memang identitas diri kita. 但是我们要醒悟到，这就是我们的身份。 Yang dimana pada saat kita error, kita sedang diingatkan akan hal yang paling utama itu. 当我们迷糊的时候，有人提醒我们的身份。 Saudara, hari ini kita diingatkan 现在弟兄姊妹，今天 bahwa 晚上 engkau 我们 dan 要 saya adalah satu umat kepunyaan Allah sendiri yang dirancang untuk menyatakan kemuliaan perbuatan Tuhan. 你和我是属神的子民，就是要打造一个美好的计划。 Dalam identitas mulia yang Tuhan karuniakan ini, maka muliakanlah Tuhan bagaimanapun keadaan. 在这个特殊、这个伟大的身份，所以我们要荣耀我们的主。 Saudara tidak peduli kondisi hidupmu seperti emas yang mulia dan berkilau, 不管你的生活像黄金一样发光亮， ataupun seperti tanah yang sederhana dan terlihat suram, 还是像普通的那个泥土一样， nyatakanlah kemuliaan perbuatan Tuhan dalam hidup. 你们要展现出神的大功。 Saudara, emas memang memiliki kesempatan besar untuk berkilau bagi Tuhan. 当然，黄金有一个有能力要发光， Tetapi tidak dapat menghidupkan biji yang mati untuk bertumbuh menjadi pohon. 但是一个种子不能在这个黄金上成长。 Saudara, jika hari ini hidupmu mulia seperti emas, 如果今天你的生活像黄金一样发光、 sehat, 健康、 kuat, 有能力、 pintar, 有智慧、 kaya, 有 dan lainnya, 等等， muliakanlah Tuhan dengan kapasitas yang kau miliki. 用你的恩赐来荣耀主。 Ingat saudara sekalian, 你们要记住， kemuliaan kita di hadapan Tuhan bukanlah tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan. 我们在主的面前的荣耀，不是关于我们我们积聚了多少， Melainkan seberapa banyak yang kita persembahkan 乃 untuk 是我 kemuliaan. 们有多少付出，愿意付出给主。 Namun kalau hari ini hidupmu begitu sederhananya seperti tanah, 但是如果你的生活像泥土一样很普通， saya mau katakan engkau juga dapat memuliakan Tuhan dengan menjadi teladan iman yang memulihkan harapan mereka yang mungkin telah mati karena keputusasaan. 你也有机会可以变成主的见证人，可以去帮助那些绝望的人。 Saudara, survei membuktikan 有一个统计这样的证明， orang yang paling berpengaruh memulihkan mereka yang kehilangan harapan adalah mereka yang di dalam anugerah Tuhan sedang atau pernah
melewati kesusahan yang sama. 一个人有能力去帮助绝望的人，就是他曾经自己也经历这个绝望的处境。 Terkadang Tuhan izinkan kita ada di posisi itu, 有时候主让我们活在一个处境当中， supaya orang yang seperti biji yang telah mati jatuh ke tanah itu bisa tumbuh dan hidup menjadi 好 sebuah 让 pohon. 我们每个人像种子在这个泥土那里可以成长，并且 Saudara, 树 kalau kita berfungsi sesuai identitas kita, 如果我们按照我们的身份 hati 去作用， Tuhan pasti disenangkan. 主的心肯定很喜悦， Kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan di tengah dunia ini dalam hidup gereja Tuhan. 主的荣耀一定要呈现在这个教会当中，在这个 Itu 世界当中。 terjadi kalau kita tahu identitas diri kita yang mulia dan berfungsi sesuai dengan kemuliaan identitas kita. 这一切可以发生，如果我们醒悟到自己的身份，还有荣耀这个身份，我们行出来的身份。 Mari kita berdoa. 来，我们一起祷告。 Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. 主啊，感谢你的真理， Biarlah ya Tuhan kebenaran firman-Mu ini mengingatkan identitas diri kami. 好让你的真理一直提醒我们的身份。 Ampuni kami kalau selama ini kami tidak bertindak, bersikap sesuai dengan identitas mulia yang Tuhan karuniakan kepada kami. 饶恕我们，如果这些年我们不是按照我们的身份去行，去 Biarlah 荣耀 ke 你的 depan kami menjadi orang-orang yang memuliakan Engkau dalam segala keadaan. 盼望在未来，无论在什么情况，我们可以荣耀主的名。 Karena untuk itulah kami telah ditebus dan dibeli oleh nyawa-Mu. 那就是因为你用宝贵的血赎罪我们的目的。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名求祷告， Amin. 阿门。